Selamat tengah hari dan selamat sejahtera kepada Encik Vino dan rakan-rakan sekalian. Okey, tajuk kajian kita orang, isu keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja. Okey, saya perkenalkan dulu ahli guru kami. Bermula daripada Ilham Fahim, Fatin Nur Huda, Nuri Nazifah, Muhammad Faris Tuan, itu saya, Siti Nur Aisyah, Muhammad Aiman Safwan, Nur Ain, Nurul Aisyah, Siti Nur Amira. Okey, sebelum tu boleh tak Encik Vino perkenalkan diri, jawatan, pengalaman, tahap pendidikan Encik Vino? Ya, boleh. Nama saya Vinolen anak lelaki Dagu. So, saya kerja sebagai site safety supervisor lah daripada company Chonglak Piling. Okey, kalau tengok pengalaman saya dalam safety line ni sudah 8 tahun. Tahun bekerja selama mana? Tahun bekerja, start bekerja. 2018. Oh. Antara projek yang Encik Vino yang telah selesai dijalankan ke? Ada banyak juga. Tak daripada satu lah. Nombor satu, projek Paradigm Mall dekat JB, Tampoi. Nombor dua, ada masuk Pengerang, bawa dialog. Lepas tu, dekat shopping mall, Topen. Dekat situ, lepas tu Tanjung Bim, dekat Kukup. Dan ada lagi banyak yang kerja 3 bulan, 4 bulan ada kontrak lah. Itu banyak juga company. Under TNB ada, under Howes Company ada, banyak juga. Yang sekarang ni baru saya masuk Chonglak Piling lah. Macam kalau Encik Vino ni antara projek yang banyak bangunan lah. Ya, sebab kita punya kerja site safety supervisor. Dekat depan title kita sudah ada site. So, kalau saya masuk under company, saya macam tak recognize. So, saya memang terpaksa cari company yang ada nama construction dekat belakang. So, memang saya akan masuk semua under projek-projek lah. Okay, soalan yang seterusnya, apakah peranan Encik Vino dalam syarikat tersebut? Encik Vino bahagian apa? Saya di bahagian safety department. Peranan saya kena jaga keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak bina. Soalan ketiga, bagaimana syarikat Encik Vino mengamalkan KKP dalam organisasi syarikat Chonglak? Kalau cara dekat site senang kerja. Nombor satu, kita akan buat toolbox talk sebelum dan selepas kerja. Okay, lepas tu, nombor dua, kita akan buat site inspection checklist untuk semua jenis projek lah. Okay. Yang ketiga, kita akan check machinery yang diorang guna dekat site. Tak kira lagi machinery apa, semua jenis machinery kita akan buat checklist dia dan approve daripada saya dengan project manager. Soalan seterusnya, apakah isu keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja dekat tempat site Encik Vino lah? Okay, isu semasa kalau ikut projek sekarang ni, kita angkat projek baru untuk buat site clearance dengan temporary holding apa semua. Lepas tu kita akan buat kerja piling dekat site. Itu isu semasa yang kita tengah jalankan lah. Encik, itu soalan yang kelima. Boleh tak Encik terangkan kaedah serta cara yang digunakan bagi memastikan pekerja-pekerja mematuhi arahan KKP dengan mengaitkan atau undang-undang KKP yang relevan? Kaedah yang kita guna macam toolbox tadi tu. Contoh satu workers, contoh dekat site dia tak pakai helmet. So apa kita kena buat? So kita akan buat satu warning letter kepada dia. Contoh macam before and after. Kalau kita punya dokumen dia, nama dia corrective action. So dalam corrective action tu, nombor satu, apa corrective action, apa kesalahan dia buat. Contoh tak pakai helmet. Nombor dua, apa tindakan yang saya buat. So immediate action apa saya buat. So saya kena tulis dekat sana. Contoh apa immediate action saya buat, saya stopkan kerja dia, panggil dia pergi masuk meeting ataupun dekat on-site stand down, bagi tahu dia kenapa kena pakai helmet, apa gunanya kena pakai helmet. Kalau tak pakai helmet, apa akan jadi kepada kamu. Itu satu. Dah buat apa immediate action, supaya action apa kesalahan ni kalau tak berlaku, apa kita kena buat. Contoh macam dia pakai helmet, mesti kena sentiasa kena kerja. So siapa yang kena pastikan? So okay, saya akan panggil supervisor sekali untuk join sekali. Kita akan bagi tahu dekat supervisor dengan dia punya, atau dia ada kepala dia. Kalau kita ada kepala dia, kita akan bagi tahu dekat kepala dia. Kalau tak ada, kita akan bagi tahu dekat supervisor terus. So supervisor pun terlibat juga dalam ni. So saya akan ambil sign supervisor dengan workers tu sendiri. Lepas tu kita akan issue warning letter lah. So root cause dia, kenapa dia tak pakai? Terus kita akan tanya dia. Contoh dia orang cakap lupa lah, malas lah, macam-macam alasan dia orang kasi. So alasan-alasan tu semua tak boleh terima. Apa kita kena buat? Nak tak nak, mesti kena pakai. Kalau tak pakai, kita arahan dia, kita akan kasih saman kepada mereka. Contoh dia tak pakai helmet, kita kasih saman 150 ataupun 50 macam tu lah. Tapi dalam akta kasih penalti ni belum ada lagi, jangan tulis tau. So kita kontrol macam ni lah. Kalau tak kontrol macam ni, kita kasih warning saja. So dia orang memang tak akan pakai helmet dekat site. Ada orang dia macam apa cakap, macam keras kepala tau. Kita cakap pun tak nak dengar macam tu. So kita terpaksa buat macam ni lah. Selain daripada tu,
kita akan kasih warning letter, first warning letter. Second and third, sama juga pergi kepada fourth, kita akan terminate terus daripada site. So dari segi macam inilah kita akan kontrol pekerja kita ikut peraturan dan undang-undang dekat construction site. Apa cabaran Encik untuk mengatasi masalah KKP dalam kalangan pekerja dekat syarikat Encik? Macam sebelum ni kan Encik cakap kalau orang tak pakai safety card akan didenda kan. Untuk kita buat benda tu mesti ada cabaran dia kan. Jadi boleh tak Encik beritahu apa cabaran dia untuk mengatasi masalah-masalah macam ni? Dia tak pakai helmet. Setiap kali dia tak pakai helmet, contoh macam kalau kita ikut subcon lah. Okay, kalau ikut subcon. Kita kasih warning letter, dia cakap jangan kasih warning letter. Itu apa orang cakap, supervisor dia lah, dia akan bincang dengan kita. Jangan keluar warning letter ke apa sebab ini orang ni penting untuk buat kerja apa semua. Ini semua cabaran juga. So office saya pula tekan saya kalau tak pakai helmet, lain kali tak pakai juga macam mana. So ini semua cabaran lah yang saya hadapi. Kalau apa orang cakap, kalau masih sama juga macam tu berlaku, kita terpaksa juga kena buat. Terpaksa apa orang cakap, ada orang datang cakap apa mengeluh dekat kita pun tak boleh buat apa sebab saya dah lah terikat dengan safety tau. Kalau saya ingat biarkan macam tu ataupun saya ambil duit dia orang ke apa ke, tak boleh juga. Cabaran banyak juga. Bukan pasal helmet je, cabaran dia lain banyak jenis. Contoh macam nak pasang lifeline. Itu melibatkan kos tau. Semua site bukannya 100% safety tak ada. Sebab safety saja dekat site mesti melibatkan kos. Contoh macam helmet ke ini benda basic, saya cerita benda basic. Kalau yang pergi advance contoh macam lifeline, dia kerja tempat tinggi, 3 meter tinggi atas, mesti kena pakai body harness, mesti kena pakai lifeline. Dari situ workers kadang-kadang body harness pakai tapi lifeline tak ada. So saya punya cabaran, saya kena pastikan benda tu tak ada. So apa saya akan buat? Saya akan panggil meeting ataupun pergi bincang dengan dia punya management. Mesti kena pakai, kenapa kena pakai, saya kena terangkan lah. Ini saya biasa menghadapi cabaran macam ni lah. Sentiasa kena advise saja. Kita terus ambil tindakan tak boleh sebab kalau kita safety, nombor satu tugas kita dekat company, advise company. Boleh? Boleh. Advise tu ada cara dia lah, tak boleh cara kasar ke, cara apa tak boleh. Dia kena betul-betul perfect. Contoh macam law. Dekat law sudah tulis 1 meter ke atas mesti kena pakai body harness, mesti kena pakai lifeline apa semua. Tapi dekat site, dia orang kadang tak follow. Kadang project manager kita pun dia tak nak sebab melibatkan kos. So, kita kena terangkan dia balik. Kena kalau dia kerja dekat atas, sekiranya kalau tak jatuh, okey, semua orang selamat. Kalau dia dah jatuh, apa kita nak buat? So, benda ni saya cakap saja kan, dia orang management ke dia akan fikir. Oh, tak apalah, pakai je lifeline. So, macam tu. So, terangkan dengan cara betul, cabaran yang banyak penting. Itu cabaran yang biasa saya hadapi lah. Ini saya cakap contoh saja, ada lagi banyak. Nak saya cakap habis? Tak habis nanti. Saya nak tanya yang Encik cakap kalau dapat warning letter, yang ketiga kali tu dapat warning letter terus dibuang. Adakah pekerja tu dia akan digantung dulu ke baru dibuang ke terus akan terminate terus? Itulah kita kena tengok kepada kesalahan dia. Contoh pasal helmet ni biasalah dia tak buang ke, kita biasa saman macam tu saja. So dia masih boleh kerja. Contoh macam dia isap rokok dekat site. Contoh macam oil and gas ke atau apa-apa, ini benda penting. Isap rokok punya haba tu boleh menyebabkan kebakaran dekat site. Boleh menyebabkan accident, property damage, banyak-banyak insiden yang boleh menyebabkan rokok saja. So kalau kita dapat jumpa sesiapa yang rokok, dia memang tegas sekali. Terus terminate. Tak ada lagi. Macam tu. Tengok pada kesalahan dia. Contoh macam lifeline kan. Dia ada pakai body harness. Lifeline sudah ada. Tapi dia tahu. Baik tak payah pakai body harness. Kenapa dia pakai body harness? Sama saja. Jatuh. Apa jadi? Tengok pada ketinggian dia. Kalau tinggi 15 meter, confirm mati. Kalau rendah lagi, patah tangan, patah kaki, kita tak boleh cakap. So ini dah bahaya. Kalau kamu tengok high rec, kan dia ada likelihood dengan severity kan. So kalau likelihood dengan severity dah pergi ke merah, maksudnya benda tu bahaya. Dia tak follow. Memang tegas sekali lah kita kena ambil tindakan. Contoh macam terminate ataupun gantung 1 bulan, 2 bulan macam tu. Ataupun kita kasih warning letter yang keempat lah. Dibincang daripada management apa semua, kita warning letter keempat macam tu lah. Tengok pada kesalahan dia. Okay. Saya nak tanya lagi yang kalau lah contoh kalau pekerja Encik Wino tu berlaku kemalangan di tempat kerja, tapi atas kelas kemalangan tu bukan kesalahan dia lah. Maksud apa yang pihak Encik Wino sediakan macam kebajikan pekerja, ada insurans ke apa lagi? Okey, kalau macam ni contoh dia kerja tempat tinggi, jatuh. Okey, tapi semua benda dah ada, lifeline dah ada, semua dah ada, kita akan buat investigation dulu. Dalam investigation kita akan tengok macam mana nak ambil tindakan. Contoh dia ada hook, dia ada apa, masa jatuh tu hook tu pecah ke apa jatuh ke. So memang tak ada siapa-siapa salah. So company akan certain company lah dia memang akan ambil insurans kepada workers tu. Kalau tak ada pun kad CIDB. Semua construction worker mesti kena ada kad CIDB baru boleh kerja di construction site. So kad CIDB tu untuk apa? Untuk semua pekerja insurans. Ini kad CIDB insurans dan lagi satu SOCSO. Untuk semua pekerja Malaysia ataupun foreigner ada SOCSO. So kita akan apply untuk SOCSO kepada mereka lah. So dari segi macam mana kita kena investigate dulu apa kesalahan dia. Dari siapa salah ke, supervisor salah ke, dia worker sendiri salah ke ataupun saya salah ke. Macam tu. Biasanya berapa lama masa diambil untuk investigation dalam satu-satu kes tu? Okey. Kalau satu kes kematian, kita kena report dalam 24 jam kepada JKKP
sebelum kita report tu dalam masa 1 hari lah, contoh macam 24 jam, kita mesti kena siapkan report tu. Kalau sekiranya insiden tu macam first aid case, biasanya kita report dia kepada JKKB lah, just kita record for company keeping saja. Contoh macam kaki patah macam tu, kita dalam 1 minggu mesti kena buat report tu. Bergantung pada case tu. Kalau kematian, immediately kena report. Dengan investigation pun kena buat immediately. Kalau macam patah kaki, kita bawa dia pergi klinik check apa semua, ambil doktor punya surat, dia ambil MC berapa hari. So ini semua bergantung pada doktor juga. Kalau contoh dia kerja dekat site, kita ada LTI, manpower dengan man hour, kita akan kira. Contoh workers tu dia ambil MC sama sampai 4 hari atau 3 hari, LTI tu akan jadi kosong balik. So kita kena bergantung pada insiden tu juga. Kalau kematian, terus kosong. Kalau MC 4 hari ke lebih pun kosong juga. Boleh? Kalau macam pekerja Encik Vino tu daripada foreigner lah. Lepas tu macam mana cabaran yang Encik Vino hadapi untuk nak bagi diorang faham, untuk memastikan diorang pakai keselamatan KKP tu semua? Okey, contoh macam foreigner, Bangla, Pakistan, Indonesia. Okey, ini 3 orang. Majoritinya yang dah lama kerja dekat Malaysia, contoh 5 tahun ke 10 tahun macam tu, so dia orang Melayu dah faham. Ada certain yang baru masuk ke Malaysia dan dia terus kerja dekat construction, dia memang tak faham. Betul. Kita cerita bahasa Inggeris pun tak faham, bahasa Melayu pun tak faham. So macam ni saya buat macam mana? Saya akan panggil Bangla ataupun Pakistan yang dah lama kerja, yang faham bahasa Melayu. Saya cerita dekat dia apa masalah ni. Contoh kita buat induction pun sama juga. Contoh workers tu tak faham kan. So kita akan panggil satu Bangla ataupun Indonesia yang faham bahasa Melayu. Saya cerita dekat dia dan dia cerita dekat dia balik ikut bahasa dia sendiri. Contoh macam Bangla, dia akan cerita bahasa Bangla lah dekat dia. Macam tu. Contoh saya menghadapi satu cabaran yang paling orang cakap susah betul sebab China. Saya pernah kerja dekat Open Shopping Mall kan. Itu semua construction worker semua China. China bahasa Inggeris tak faham, bahasa Melayu tak faham. Apa pun tak faham. Dia tahu bahasa Chinese saja. So macam mana saya buat? Saya akan pakai Google Translate. Google Translate kan, kita tulis apa semua, translate kepada bahasa Cina dan ada satu tekan speaker button. Tahu speaker? Kita tekan letak kat telinga dia. Macam itu sekali lah. Nak buat macam mana? Dia orang tak faham? Contoh saya biasa cakap pakai helmet, pakai masa potong apa-apa kena pakai welly. Biasa dia orang tak pakai. Kita cerita bahasa Melayu pun dia tak faham. So saya tekan bahasa Melayu, saya translate kepada bahasa Chinese. Dia ada Chinese pun ada 2. Kena tengok apa Chinese dia faham. Tukar, lepas tu kita suruh dia dengar. Dengar, lepas tu dia baru faham, baru dia pakai. Macam tu sekali. Saya nak tanya, kalau macam dekat sebuah tempat bina tu kan, dia kena ada satu site supervisor je untuk kawal semua worker tu, ke ada ramai? Itu pun bergantung pada project value tu sendiri. Contoh kalau satu projek tu 1.5 million macam tu, so automatically akan ada safety officer dengan triple satu orang. Dan bawah dia lain-lain akan ada lah macam engineer, supervisor, tu semua ada. Kalau ikut law 45 ke atas kena ada safety supervisor, satu orang pun dah cukup sebab dia workers 40 lebih macam tu saja. Okey, kalau lebih 150 mesti kena appoint safety officer. Faham. Ya. Contoh kalau ada berlakunya kejadian yang tak diingini macam kebakaran, banjir ke, apakah langkah yang saya buat untuk sejaga kerja dari segi keselamatan dan kesihatan kerja? Okey, biasanya kita buat setiap 1 tahun 1 kali kita akan buat emergency fire drill. So kita akan ada assembly point kita akan ada kita punya ERT team kita sendiri. Contoh macam saya ni ERT leader, saya punya team sendirilah. Supervisor ke engineer pun dia kena join sekali. Contoh kalau berlaku kebakaran, sebelum berlaku kebakaran kita akan buat drill yang betul-betul macam berlaku kebakaran. Contoh kita akan pakai stretcher dekat zone 1 berlaku kebakaran, kita akan bunyikan alarm siren dekat site. So semua bekerja dengan supervisor ke office punya orang semua, dia kena beralih ke assembly point. So kalau berlaku kebakaran, so dia orang sudah faham apa kena buat. Kalau bunyi siren berterusan sampai 3 minit, maksudnya ada berlaku apa-apa emergency, apa-apa kerja yang kamu buat, terus letak ke bawah, terus pergi ke assembly point. So dekat situ kita akan ambil headcount lah. Contoh hari ni toolbox saya buat contoh 20 orang. Hari tu juga berlaku kebakaran. Contoh hari tu juga berlaku kebakaran. Sudah datang ke assembly point, saya akan headcount balik. Ada tak 20 orang tu? Kalau tak ada, maksudnya ada orang sudah sesat ke dalam ataupun pengsan ke, sudah kena kebakaran ke apa ke. So kita punya assembly ERT team akan pergi cari dia dekat dalam site. Kalau tak dapat cari juga, kalau berlaku betul-betul kebakaran lah, dalam masa yang sama kita akan panggil bomber ataupun ambulans sebelum kita pergi. Kalau berlaku betul-betul punya kebakaran. Macam tu. Nak tanya, contoh kan kalau ada pekerja tu yang tak pakai safety helmet, dia memang terus kena denda ke atau macam bagi amaran dulu? Ya. Saya punya denda bukan denda terus. Saya first dia tak pakai, saya pergi cerita dekat dia dulu. Saya bagi advice dia dulu. Saya tak keluar apa warning ke tak. Pergi advice dulu. Kenapa you tak pakai?
Lepas tu cerita-cerita baru kita tahu dia dekat site dia pukul 10 dengan pukul 3 dia ada rehat 15 minit. So masa tu dia orang buka helmet. Bukannya suka-suka hati buka, tanya tengok dia tak duduk kat rest area, dia pergi duduk kat tempat kerja. So masa tu kerja semua tak jalan lah. So masa tu kita sebagai safety boleh kasih excuse lah dekat dia. So bukannya tengok saja tak pakai helmet terus kasih amaran, tak. Tengok pada situasi tu juga. Contoh masa dia tengah kerja, contoh kerja dekat tempat tinggi, tak pakai helmet, kan dah salah. So masa tu memang kena keluar warning letter dululah. Tengok pada keadaan tu. Soalan terakhir, nak tanya waktu COVID tahun lepas, kalau macam mana Encik Vino nak tahu kalau ada pekerja tu kena COVID ataupun tidak? Sekarang sesetengah pekerja dia tahu dia ada COVID tapi dia akan pergi tempat kerja juga nak kerja untuk cari duit makan. Okay, Macam mana tu Vino tangani tu? Kan, saya pernah jaga masa COVID tu, COVID tu dah lebih-lebih sangat lah sebab semua orang dah kena COVID apa semua. So nombor satu kita buat, kita kan masa COVID semua kerja tutup apa semua tak boleh jalan kan. So dia nak masuk balik ke site, pastikan dia kena check. Check apa tu, RT-K apa benda dah. Dia kena check tu. Ataupun dia kena pergi ke klinik, check dulu. Dia positif ke negatif. Kalau negatif, baru masuk ke site. Itu pun kita buat 1 minggu 1 kali untuk semua pekerja. Lepas tu, sebelum masuk ke site, kita akan check dia punya temperature. Kalau temperature high sangat, kita suruh dia ambil rehat dulu ke ataupun pergi kerja ambil cuti ke macam tu. Kalau temperature dia standard saja macam 30, 31 macam tu. Kalau high sangat 36, 37 sudah panas sangat. So kita akan check temperature dekat dia punya tu. So dalam toolbox kita akan bagi tahu kalau you rasa ada macam sakit tekak ataupun badan rasa tak selesa ke kerja ataupun sakit kepala, simptom-simptom yang biasa kita dapat tahu daripada COVID kan. So kita akan tanya dekat worker setiap kali kita jumpa lah. Kalau ada macam tu, kita hantar dia pergi ke klinik check dulu. Check rasanya okey, tak ada apa, dia boleh masuk balik lah kerja. Pernah tak terjadi kalau macam COVID tu kan, kat tapak site tu, contoh ramai yang kena COVID, projek tu still berjalan ke? Sebab macam tak cukup kaki tangan. Okey. Bukannya boleh jalan tak, kita tengok pada contoh kerja tu ada 20 orang. 20 orang kena. So memang terpaksa kita kena stopkan kerja tu lah. Kita stopkan, kita buat apa? Kita stopkan, so semua orang pergi ke klinik ke ataupun pergi ke quarantine ke. Okay, dalam masa sama dekat site, kita akan engage orang lain, pekerja lain. Contoh macam general worker, kita akan engagekan dia, kita akan sanitizekan semua tempat. Contoh macam tempat pegang, pergi tandas ke, bilik tandas ke, rest area ke, kita akan sanitizekan tempat tu sendiri. Semua tempat. Sampai ke tempat tidur dia orang sekali. So sudah quarantine, sudah habis, sudah okey, kita start balik lah. Macam tu. Nak tanya, boleh tak bagi contoh situasi bagi menangani isu keselamatan atau kesihatan pekerja dengan berkesan? Okay, untuk biasa macam ni kita akan biasa buat kempen. Contoh kempen work safe place macam tu ataupun kerja selamat. Kita akan buat kempen. Contoh dalam kempen tu kita akan nilai pekerja tu sendiri. Contoh dia sentiasa ada pakai helmet tak? Dia sentiasa follow tak? Kita punya cakap. Dia sentiasa follow tak undang-undang keselamatan semua. So kalau dia ada follow, kita akan kasih macam tanda hati dekat dia untuk encouragekan dia untuk dia sendiri ataupun orang lain yang tengok. So dia pun rasa macam nak follow safety dengan betul-betul. Salah satu cara macam ni lah. Ataupun kita buat kempen, kita buat training. Contoh macam training kerja tempat tinggi ke, scaffolding ke. Bukan training biasa pun kita ada buat macam manual handling. Suruh diorang join sekali, terlibat sekali dengan training tu. Lepas tu kita akan kasih cendera hati ke dekat diorang ataupun kasih voucher macam tu kita ada buat. Faham? Ada So dari itu dia apa orang cakap, dari situ dia pun ada macam rasa nak follow safety ataupun buat kerja dengan selamat dekat site. Ada. Mungkin yang soalan yang terakhir lah daripada saya. Ada tak pengalaman saya sendiri menangani masalah keselamatan, contoh macam ada accident dekat site? Yang lain pun ada, macam contoh you tahu sekilo saw tak? Sekilo saw potong kayu punya tu. Pan. Tak pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, cuba Google dekat tahu. Dia ada satu mesin. Dia ada grinder macam tu, dia nak potong papan. Okey. Masa dia potong papan, grinder tu tak jalan. So grinder tu dia ada guarding dia sendiri. You ada pernah dengar kan? Itu memang ada guarding untuk semua jenis machinery ataupun equipment, dia ada guarding dia sendiri. So dia angkat guarding, dia test tengok dia tak boleh jalan. So dia tak tutup guarding, dia terus letak je atas papan tu dan dia pergi cari source point kenapa mesin ni tak jalan. Rupanya dia pergi tengok dekat situ, dia punya soket tu tak soket dengan betul-betul. Okey. Sebab dia mesin tu dia ada lock dia sendiri. Kita tekan dia lock. Kalau kita biar pun sekilo saw tu dia akan berjalan berterusan. Betul. Okey, macam tu. Dia sudah lock, macam mana current tak ada, so mesin tu tak jalan. So dia pun buka guarding tu, dia letak macam tu atas papan. Dia pergi pasang dia punya soket, grinder tu jalan. So jalan dekat mana? Kan tak ada orang pegang. So dia jalan atas kaki dia. Apa jadi? Dia punya jari kecil tu dah terbang pergi tempat lain dan yang lain tu dah terkena terpotong lah. Terpotong sampai kaki dia macam ni.
So sama juga kena buat first aid. Sementara kita bawa pergi klinik pun sama, saya punya zone juga. Kita buat first aid, pergi klinik, tengok dia ambil MC 3 hari. Dia kena jahit. So yang jari kecil tu tak boleh join balik. So terpaksa buang lah. Macam tu lah. Ada lagi banyak tapi tak apalah. Nak dengar juga? Kalau saya nak tanya, macam contohlah, dekat rumah saya ada kilang kayu. Lepas tu pekerja dia kena mesin yang Encik cakap tadi. Lepas tu jari dia putus. Lepas tu pihak syarikat tu dia tak buat report apa semua, tapi dia hanya bagi duit macam papasan ke macam tu. Adakah pihak syarikat tu bersalah ke, boleh dikenakan undang-undang ke? Kalau tanya macam ni saya pun tak boleh nak cakap. Sebab apa? Sebab mesin tu kalau contoh yang mesin punya safety sudah ada. Cara guna tu kita sendiri salah. So company at least ada kasih pampasan dekat dia ataupun insurans kasih dia duit ke apa ke, semua kita sudah buat. So salah tak salah, bukan salah worker saja. So supervisor pun salah juga sebab masa kerja dia orang tak monitor ke, macam mana boleh berlaku sampai macam ni. Masa yang saya punya tu, dia seorang je kerja kat sana. Tak ada orang lain dekat tepi. So macam mana dia orang, apa orang cakap, sebab tu kita kena implement permit to work dekat site. Apa-apa kerja mesti kena ada permit to work. Contoh macam general work, buat kerja housekeeping pun kena ada permit. Kerja hot work kena ada permit, hot work, lifting semua kena ada permit. So dari permit tu kita dapat tahu ini berapa orang kerja dekat tempat sini. Ini berapa orang kerja dekat tempat sini. So dari situ kita boleh dapat dan kita boleh fokus lah. Semua dah buat, so still berlaku juga kemalangan. Nak salahkan siapa? Betul tak? So betul juga tu. At least okey lah kalau company tu sendiri kasih sedikit duit ke macam tu. So benda dah berlaku, kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Betul tak? Betul. Lain? Saya rasa ini soalan yang terakhir rasa daripada kumpulan kami. Apa yang kami belajar contoh lah, sebelum pekerja tu masuk site, dia akan diberi taklimat oleh site supervisor. Ya betul. Kiranya dekat site Encik Vino, amalan tu dilakukan setiap hari ke? Bukan setiap hari. Okey, saya share. Siapa-siapa pekerja baru masuk ke site saya ataupun site baru lah. Site baru dia nak masuk kerja, dia tak kira dia supervisor ke, manager ke, project engineer ke, tak kisah. Dia mesti duduk safety induction sebelum masuk kerja. Ini salah satu point tau. Sebab apa, kita sebelum masuk kita akan brief dia apa kena buat. Emergency point dekat mana, assembly point dekat mana, fire extinguisher dekat mana. Kalau berlaku emergency apa kena kamu buat. Kalau tak pakai helmet ke, tak buat, kalau buat kesalahan dekat site, apa yang kita akan buat dekat kamu, macam contoh buat warning ke apa ke. So sebelum dia masuk ke site kita akan bagi tahu. Dan kita akan suruh dia sign lah sebab dia sudah faham. So dia bukan setiap dia kepada orang baru je yang baru masuk. Contoh site baru kita nak buat. Orang baru nak masuk site. So mesti kena buat induction. Kalau macam toolbox tu dia bergantung kepada site. Kalau ada site dia kena buat hari-hari. Sebab dia kena brief apa kerja yang kamu buat hari tu. Contoh hari ni ada kerja lifting. Apa kamu kena buat? So kamu kena rujuklah JSA dengan highlight kamu. Hari ni kerja ni lifting kena ada. So lifting kena pakai apa? Kena ada tagline, kena ada flag mag, kena ada whistle. Kalau berlaku emergency apa kena buat. So kita dalam toolbox tu kita akan bagi tahu. Itu bergantung pada kerja. Kalau orang baru nak masuk kita akan buat induction kepada mereka. Okay, faham. Yang lain rasanya dah tak ada soalan kan? Saya rasa setakat itu sajalah sesi interview antara guru kami dengan Encik Vino. Boleh kami nak ambil gambar untuk screenshot? Boleh. Okay, semua senyum. Okay. Terima kasih Encik Vino atas perkongsian itu tadi. Ya, terima kasih banyak. So saya nak tanya, so dalam sini semua safety ke ataupun ada lain-lain bidang? Kami construction management. So saya nak share betul lah. Saya nak share sebelum akhir kan, saya nak share satu. Safety dengan management dia biasa macam apa orang cakap. Dia orang management ingat kita ni apa? Kita sentiasa kacau mereka ke itu. Ada, saya banyak mengalami macam tu. Contoh macam kerja tempat tinggi, you buat progress you kan ganggu lah safety ni. Ada. So kamu sebagai management kan, so kamu sendiri kena fikir. Safety penting ke progress penting? Safety. Kalau kamu tanya saya akan dua-dua satu kali. Safety pun penting, progress pun penting. Kalau progress tak jalan, macam mana kita nak dapat gaji? Betul tak? So dua-dua kena manage dan kita kena buat kerja sama lah dekat construction site. Jangan sampai contoh ada satu engineer datang. Dia cakap ini kerja nak jalan. Tapi safety punya kerja tak buat. Tiba-tiba berlaku accident. Nanti baru cari safety balik. So dah terlambat dekat situ. So kalau kamu ni baru nak datang ke construction site, so pastikan safety tu sentiasa ada di minda kita sendiri. Safety tu start pada orang lain ke bukan? Start pada diri kita sendiri. Boleh? Terima kasih.